Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya Nafah Nabitul Muhammad Siti dan Siti Nafranu akan present pasal price discrimination. Okay. So, apa itu price discrimination? Price discrimination ni adalah business that practice of selling the same good at different price to different buyers. Maksudnya, jual sesuatu barangan pada harga yang berbeza tapi bergantung kepada pembeli, macam tu. So syarat Sebenarnya price discrimination ni ialah jual pada orang berbeza, individu berbeza, harganya berbeza tapi barangnya benda yang sama. Okey, harga berbeza, kita kenakan harga berbeza pada individu berbeza di atas barang yang sama. Bendanya sama tapi orang yang lain kita jual harga lain. So barang sama, harga beza, individu beza. Okay, next. Okay. So ada condition untuk practice this price discrimination. First, demand curve for the firm's product must slope downwards and indicates that the firm is the price maker. Two, must be at least two groups of consumer for the product with each of it has different price elasticity of demand. The firm must be able at little cost to charge each group a different price for essentially the same product. And lastly, the firm must be able to prevent those who pay the lower price from reselling the product to those who pay the higher price. Saya sebenarnya kurang faham untuk terangkan explanation ni, tapi okay, dapat. Price discrimination ni ada tiga ni. First degree price discrimination ataupun dikenali sebagai perfect price discrimination, and dia ada second degree price discrimination and kenapa kosong? Third degree price discrimination. Okay. So first degree price discrimination ni which is seller charge the higher price that buyers are willing and able to pay for each quantity of output sold. This is also termed perfect price discrimination because the seller is able to extract all consumer surplus from the buyers. The company gets all of the surplus because they charge the consumer the maximum amount that the consumer is willing to pay. Contoh dia, the firm tu charging the consumer the maximum price that they are willing to pay for a good ataupun services. Spesifik contoh saya. Okay. Nurul Farhana. Saya. Okay, macam ni, awak jangan risau kalau macam awak tak boleh nak tangkap semua ayat-ayat tu. Sebab final exam nanti awak tak ada pun soalan esei. Okay? Tapi awak kena faham apa maksud dia. Apa maksud price discrimination tu. Maksud dia awak kena tahu, bila awak dah faham konsep, awak goreng dan buatlah ayat macam mana pun, saya akan boleh terima. Okay, sebab yang marking tu saya. Okay, so sekarang ni, yang pasti memang tak ada soalan esei. Tak ada soalan structure. Tapi awak kena faham konsep price discrimination tu adalah perbezaan harga yang dikenakan kepada orang yang berbeza tapi untuk barang yang sama. So yang beza ada dua, harga individu yang dikenakan dan juga yang sama adalah produk dia. Okay, so ada tiga jenis price discrimination, pertama, kedua dengan ketiga. Yang pertama ni, dia kenakan perbezaan harga kepada individu yang sanggup bayar. Okay, contoh bilik hotel ada banyak. Contoh dekat resort ada satu dia letak satu malam 150. Okey, tetapi disebabkan pada masa itu cuti sekolah, dia letak bilik yang sama tu harga 400 satu malam. Selagi ada orang mampu untuk beli, dia akan jual pada harga itu. Tapi sebenarnya benda yang sama. Selagi orang sanggup bayar, sebab tu dia kata kat situ, buyers are willing and able to pay.
Okay, so selagi mana dia letak tu, orang masih sanggup nak beli, dia akan kenakan harga itu. Sebab nanti dia boleh, nampak able to extract all consumer surplus from the buyers. Consumer surplus ni adalah kelebihan untuk kita. Maksudnya kita ada lebihan duit. Tapi itu satu benda yang tak best untuk producer, best untuk kita. Tapi bila dia kenakan harga tinggi macam tu dan masih ada orang mampu untuk beli, dia dah boleh dapatkan semua consumer surplus tu bagi kat dia. Maksudnya untung pada dia. Okay, faham Okay, pergi next. Next, so ni contoh graph. First yang belah kiri ni dia tunjuk a monopolist who cannot practice price discrimination, which is dia dapat profit dia tu ini saya tak nak terangkan sebab saya tak faham. Dia maksudnya, okay, kawan-kawan sila tengok ini dua diagram kiri dengan kanan. Kiri ni dia tidak practice price discrimination. Okay, so bila practice price discrimination, saya cakap tadi ada satu bilik harga yang sepatutnya 100 tapi 150, tapi dia sebenarnya boleh letak harga 400, bergantung kepada ada tak orang sanggup dan mampu nak bayar. So kalau dia tak menggunakan price discrimination ni, maksudnya dia kekal dengan harga 150 satu malam, dia dapat profit yang warna hijau tu sikit je. Malah dia ada kerugian, triangle warna kuning, dan ada consumer surplus. Consumer surplus ni maksudnya kelebihan untuk kita sebagai consumer. Okay, sebab dia charge 150 je. Tapi sekiranya dia meletakkan price discrimination, perbezaan harga, 400 satu malam, kesemua itu akan jadi keuntungan buat dia. Itulah bentuk first degree price discrimination. Faham tak Nurfana? Okay, dah faham. Dia simple je. Awak tak perlu nak ingat semua. Serius betul. Serius saya cakap. Awak tak perlu ingat semua. Tak perlu ingat. Tapi awak perlu faham konsep dia. Dah faham konsep, soalan awak akan boleh buat sebab dia soalan ABC. Okay. Mungkin dia akan tanya. Okay, dia akan tanya di manakah keuntungan yang diperolehi sekiranya company itu menjalankan price discrimination first degree. Awak dah boleh jawab dah. Mungkin dia label kat situ A, B, C dan E. Maksudnya itu triangle untuk profit sepenuhnya tu. Awak jawab je A, B, C, E. Dah. Itu je. Awak perlu faham konsep je. Yang lain tak payah ni. Tak payah nak hafal ayat dia ke apa. Sebab kita tak ada soalan essay. Dia tak ada soalan structure. Okay? Okay, madam. Okay, next. Thank you. Next saya serahkan kepada Siti Nafara Hanum. Okay. So, second degree price discrimination. Second degree price discrimination involve charging consumer a different price for the amount of quantity consumed. For example, electricity charges, water charges, telephone charges and photocopy services. So maksudnya second degree ni adalah firma dia meletakkan harga yang berbeza mengikut kuantiti yang berbeza. So next. Okay, so this is the example of products grouped into blocks and each block is charged at different price. So for the first 50 blocks, the price will be charged at RM2.50 and 100 blocks at RM2 and 150 block at RM1.50. So you can see that the higher the quantity, the lower the price. Okay, so look at the diagram below shows that X represent to 50 blocks, then PO is the price which is RM2.50 and Y represent to 100 block, P1 is RM2. So Z represent to 150 block and P2 is represent to RM1.50. So the higher the quantity, the lower the price. Next. Okay, sekejap ya. Untuk yang ni second degree ni, dia sebenarnya senang je. Lagi banyak awak beli, lagi murah harga dia. Okay, so maksud dia lagi banyak awak beli, mungkin awak boleh dapat harga borong. Tak kisah apa pun. Okay, macam first degree tadi, dia akan letakkan harga selagi mana ada orang sanggup bayar.
perbezaan harga tu, first degree. Untuk yang kedua ni, makin banyak awak guna, makin banyak awak beli, awak akan dapat kurang harga. Dia macam kalau kita pergi pasar pun, pergi mana-mana pun, kalau dia cakap okey satu ni RM3, tapi kalau ambil dua boleh dapat RM5. Itu second degree lah tu. Oh. Tak payah pening-pening. Itulah maksud dia. Lepas tu kalau pergi beli harga borong, dia takkan sama harga macam kalau kita beli sebiji-sebiji. Ni ada contoh begini. Ini contoh apa Apa itu? Kalau sekat-sekat minta. Sekat-sekat. Oh, tak dengar ke? Nom. Hello. Yang ni 50 blok ni apa ni? Blok dia? Apa madam? Blok ni apa? Batu bata ke apa? Maksud dia ni samalah. Makin banyak awak beli, dia makin kurang harga yang dia kenakan. Okay, seterusnya third degree. Okay, for the third degree price discrimination, third degree discrimination involves charging different price depending on a particular market segment or consumer group. It is commonly seen for the entertainment industry. Okay, for example, when an individual wants to see movie, price for the same screening are different depending on if you are on minor, adult or senior. So for example, if movie tickets for adults is higher price compared to the children, which is a lower price. So third degree ni maksudnya firma meletakkan harga yang berbeza kepada kumpulan pengguna yang berbeza mengikut kriteria seperti umur, jantina, pendapatan, kawasan geografi dan sebagainya. Okay, next. Sorry. Okay. So, the price charged in the two markets are P1 in market 1 and P2 market 2 as determined for their respective AR curve. Note that the monopolistic is charging a higher price in market 1 than in market 2. This is because demand in market 1 is relatively inelastic and demand in market 2 is relatively elastic. So sebagai contohnya kita ambil movie ticket. So untuk market 1 tu represent for adult and market 2 for children. So from the market 1, the price is higher and demand relatively become inelastic. For the market 2, the price for the children is lower and demand relatively become elastic. So when the two diagrams are combined, so it will be like at the third one. Yang dekat garisang yang dekat atas tu adalah market 1 dan apabila dia jatuh itu mewakili market 2. That's all. Tiba-tiba hilang. Okay. Okay, untuk yang kenapa saya tak sempat lagi nak tengok-tengok, awak dah tutup. Sorry. Third degree tu saya nak tengok yang third degree. Okay. Ni third degree. Okay, yang sebelum tu. Ni. Okay, untuk yang third degree ni pula, okay. First degree tadi, sesiapa saja yang sanggup membayar pada harga itu, selagi itu producer akan kenakan harga perbezaan harga selama ada orang sanggup dan mampu nak bayar. Untuk second degree, beli lagi kurang harga yang dia kenakan. Untuk degree pula, harga berbeza, untuk golongan berbeza tapi produk sama. Contoh, tiket nak masuk tengok wayang, harga untuk dewasa dan kanak-kanak juga pelajar berbeza. Tetapi kita tengok movie yang sama dalam hall yang sama. Okay? So harga tu berbeza mengikut golongan dan kategori yang berbeza tetapi produknya sama. Faham Oh. Okay. So untuk yang tadi seterusnya diagram yang ada 3 tu, okay. Untuk yang ni pula dia cuma nak tengok je market 1 dengan market 2. Market 1 ni contoh dia melibatkan tiket untuk dewasa. Sebab tu harga dia tinggi. Dia dipanggil sebagai inelastic. Yang elastic market 2 ni pula
marga dia rendah. Sebabkan dia memang pelajar dengan student. So maksud dia mereka tidak mempunyai kuasa membeli yang lebih tinggi daripada orang dewasa. So sebab tu dia jadi elastic. So yang ketiga tu itu gabungan kedua sekali. Sebab tu dia ada macam patah dekat situ. Dia adalah gabungan elastic dan inelastic. Okay, so faham ya? Price discrimination untuk ketiga-tiga jenis ni. Okay, thank you Nurul Farhana dan juga Farah Hanum. Sama. Okay, dan yang terakhir adalah concentration ratio.